Sebelum kita meneruskan tentang kajian yang akan kami bentangkan sebentar lagi, maka terlebih dahulu izinkanlah saya untuk memperkenalkan setiap ahli kumpulan saya yang sangat berwibawa dalam menjalankan kajian ini dengan baik. Yang pertama sekali, saya sebagai ketua ahli kumpulan ini iaitu Ahmad Adib Wajdi bin Khairul Azhar. Seterusnya ahli kumpulan saya yang lain iaitu Siti Asyah binti Hanafi, Afiq Atiqullah bin Muhammad, Anis Afifah binti Aini, Muhammad Dinil bin Hamdan, Tuan Emilia Zunaida binti Tuan Mat, Wardah binti Amir, Sayyidatul Batrisha binti Syahini, dan yang terakhir sekali ialah Adirah binti Ibrahim. Konsep insan tercipta daripada dua unsur, iaitu fizikal dan spiritual. Fizikal bermaksud jasad, manakala spiritual bermaksud roh. Kedua-dua unsur ini amat penting untuk membentuk manusia. Konsep insan dari sudut etimologi bermaksud harmoni, lemah lembut, tampak atau pelupa. Konsep insan dari pendapat barat, saya telah mengambil pendapat daripada Karl Marx, iaitu seorang sosialis, di mana beliau telah mengatakan bahawa manusia adalah makhluk sosial. Pendapat Karl Marx ini telah disokong oleh ahli falsafah Yunani seperti Aristotle dan beberapa ilmuwan Islam zaman pertengahan, iaitu Ibn Khaldun. Namun, pendapat Karl Marx ini telah disokong secara keterlaluan sehingga pendapat ini telah menafikan hak manusia sebagai individu. Konsep insan dari sudut sains ialah fisiologi dan biologi. Kedua-duanya telah mengatakan bahawa manusia adalah Homo sapiens, di mana Homo sapiens ialah nama lain atau nama saintifik bagi manusia. Seterusnya, konsep insan dari segi falsafah Islam yang berdasarkan ajaran Islam ialah hablum minallah, iaitu menjaga hubungan dengan Allah. Selain itu, hablum minan nas, iaitu menjaga hubungan sesama manusia. Saya menerangkan tentang konsep insan. Insan merupakan ciptaan Allah SWT, di mana insan berbeza dengan haiwan dari segi rupa dan akal fikiran. Selain itu, insan berperanan besar dalam melakukan ibadah kepada Allah dengan mengikut perintah dan larangan Allah SWT, iaitu amar ma'ruf nahi munkar, seperti solat, puasa dan sebagainya. Insan juga mempunyai budaya dan tamadun tersendiri dari pelbagai bangsa dan agama. Manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan untuk melengkapi kehidupan di muka bumi ini. Manusia mempunyai keistimewaan yang tersendiri berbanding kehidupan lain kerana manusia dikurniakan dengan akal fikiran untuk berfikir dan bertanggungjawab. Untuk mentadbir alam ini, manusia terdiri daripada 3 unsur, antaranya ialah mind, body dan spiritual. Dengan kata lain, manusia terdiri daripada akal minda, biological, fizikal dan roh. Dengan adanya otak yang dapat berfikir dengan baik, manusia menjadi pemimpin di kalangan semua haiwan atau makhluk yang ada di alam bumi. Komponen fizikal merangkumi semua organ anggota tubuh manusia serta bahagian lain yang zahir dapat dilihat dan dipegang secara langsung. Manakala komponen rohani pula komponen yang wujud tetapi tidak dapat diperhatikan secara zahir fizikal yang kekal ada dalam setiap manusia. Roh yang mendorong manusia mencipta atau mencari sistem kepercayaan. Fikiran pula merupakan kebolehan untuk menilai dan bertindak secara logik atau rasional. Terdapat 2 teori yang membincangkan falsafah kejadian manusia. Antaranya ialah teori mengikut Islam, agama Islam dan teori evolusi Darwin dari Barat. Kedua-dua teori ini mempunyai pandangan yang berbeza berkaitan dengan falsafah kejadian manusia. Barat, falsafah kejadian manusia dikaji melalui teori Darwin. Darwin adalah orang yang taat beragama Kristian dan merupakan sarjana muda teologi. Darwin mengemukakan teori proses evolusi makhluk hidup iaitu manusia. Teori evolusi ini berupa fosil adalah makhluk yang merupakan antara beruk dan manusia. Ini menunjukkan bukti bahawa evolusi demikian pernah terjadi. Pada saat manusia melalui teori tersebut, di Chililgawi menemui fosil manusia kera yang merupakan penghubung antara bentuk kera dengan manusia.
Manusia trinil ini bentuknya adalah gabungan manusia dan kera. Oleh sebab itu, ia disebut Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus bermaksud kera, Anthropus adalah manusia, manakala erectus bermaksud berdiri. Jelas di sini, makhluk ini berdiri tegak seperti manusia dan tingginya kurang dari manusia kerdil namun otaknya jenis kera. Demikianlah fosil tersebut melengkapi bukti teori bahawa manusia itu merupakan hasil evolusi. Bukti untuk bangkang teori barat. Pertama, pendidik Islam Adnan Oktar dalam bukunya Penipuan Teori Evolusi menjelaskan bahawa teori Darwin hanyalah berdasarkan tanggapan akal dan propaganda semata-mata. Sains yang taksub dengan Darwin melakukan eksperimen namun tidak dapat membuktikan teori berkenaan berasas. Pada tahun 1912, dakwaan penipuan rangka manusia Piltdown kononnya bukti kewujudan makhluk separuh manusia dan separuh monyet. Manusia Piltdown terdiri pada rangka seakan monyet tetapi sepihan tongkarak seakan manusia yang didakwa berusia 500,000 tahun. Bukti untuk bangkang teori barat yang kedua ialah kejadian insan menurut pandangan Islam. Adam berasal daripada tanah, Atin. Manusia biasa selain Hawa dan Nabi Isa dijadikan daripada 7 peringkat iaitu air mani, segumpalan darah, seketul daging, pembentukan tulang, tulang dibaluti, lembaga yang lengkap dan ditiupkan roh. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah ialah Nabi Adam alaihi salam. Daripada Adam, menciptakan Hawa dan manusia berkembang biak. Al-Quran memberikan penjelasan yang terperinci tentang proses penciptaan Adam alaihi salam iaitu dari air, tanah, at-turab dari pati tanah, at-tin dari tanah, tin yang liat dan sebati, tin al-lazib dari tanah yang panas dan berbau, hamma'in masnun dari tanah yang keras seperti tembikar, salsal kalfakar dan meniupkan roh. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat yang kering yang berasal dari tanah yang kental yang berubah warna fan baunya. Dari surah Al-Hijr ayat 26. Kajian sains mendapati bahawa terdapat unsur kimia pada tubuh badan manusia terdiri daripada unsur yang ada pada tanah. Unsur tersebut mempunyai fungsi untuk anggota badan manusia. Kejadian manusia menurut Islam ialah nutfah, alaqah, mudghah, izham dan lam, tulang, nafkur ruh. Kejadian manusia menurut sains pula ialah sperma dan ovum, zygote, embrio, fetus, bayi. Bukti untuk orang Islam mesti memahami manusia diciptakan dengan tujuan beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Balad ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa hadainahun najdain, yang bermaksud dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, jalan kebaikan untuk dijalaninya dan jalan kejahatan untuk dijauhinya. Masyarakat yang diciptakan oleh Allah perlulah digilap dengan akhlak yang terpuji. Rancangan Suluh Budi Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran berkata, dalam pengisiannya pentingnya sifat manusia yang cemerlang dunia akhirat. Menurut kajian Muhammad Nasir Masrum, pensyarah Tamadun Islam UTM Johor Bahru, mengatakan kesihatan jiwa manusia berpaksikan kepada Islam. Kefahaman manusia menerusi dalil Al-Quran, hadis dan pandangan ulama. Kesimpulannya, jelas di sini manusia adalah sebaik-baik ciptaan kerana dikurniakan akal fikiran yang menjadikannya berbeza dengan makhluk lain. Kita seharusnya bersyukur dengan segala kurniaan daripada pencipta kita. Dengan adanya akal fikiran, manusia boleh melakukan sesuatu dengan rasional berbanding makhluk lain. Sehingga kini, teori Darwin masih dipertingkalkan oleh segelintir masyarakat. Kerana mengikut teori beliau, manusia adalah gabungan kera, tetapi hakikatnya kera itu adalah haiwan dan manusia itu individu yang tersendiri.